Taizo, ini bukan pengakhiran. Awak penyampai yang baik kan. Pergilah ke mana-mana pun, stesen radio lain pun, insyaAllah awak akan be the best kan. Janganlah orang kata apa, buat orang sesuka hati kan. So fikirkanlah, kalau nak buang orang tu ke, fikirkan apa yang sumbangan dia pernah buat pada kita ke belakang. Ini buka cerita, aku boleh buka cerita daripada zaman sekolah dulu. Dan 19 hari bulan ni saya akan ke mahkamah untuk berjumpa dengan bosku. Apa yang menarik pasal bosku, dia ni senang lah jaga kat dalam penjara ni. Wah, tak sabar nak tahu ya. Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Berikutan kes Taizo dipecat dari tugasnya, Syahrul Shiro telah tampil di live TikTok bagi berkongsi pengalamannya ketika beliau diberhentikan kerja dari stesen Radio Suria FM satu ketika dahulu. Yang jadi pertikaian ke, mungkin tak puas hati, mungkin saya tak mengiyakan kan. Kita pun tahu trofi tu dulu siapa menang kan, tiba-tiba dia menang, kita tak tahu kan. So Taizo, ini bukan pengakhiran. Awak penyampai yang baik kan. Pergilah ke mana-mana pun, stesen radio lain pun, insyaAllah awak akan be the best kan. Tuhan dah aturkan perjalanan hidup kita. Macam saya juga, Tuhan dah aturkan perjalanan hidup saya. Mungkin kalau saya tak dibuang dulu, mungkin saya masih lagi di Kuala Lumpur kan. Tetapi Allah dah aturkan perjalanan hidup kita. Saya dibuang dan saya menang, balik ke Keluang. Dan Alhamdulillah, orang kata rezeki Allah itu luas kan. Orang tak naik Taizo ya. So antara dia berdua lah kan. Sahabat saya masih di sana, dan saya peribadi, saya okey dengan dia. Saya okey, saya tak ada masalah dengan sahabat saya yang partner saya lah, berada di syarikat tersebut. Okey, fine. Saya pun tak ada, daripada tadi saya pun tak ada cakap apa-apa, komen pasal dia. Kita doakan dia, semoga dia baik dekat sana, dia dapat teruskan kerjaya dia dalam satu environment yang baik. Mintalah jagalah dia seelok mungkin, kerana dia adalah seorang yang sangat talented. Semoga dia terus majulah dekat Sun Radio tu, dan sama-sama kita support sahabat saya tu. So terpulang pada awak semua nak boycott nak apa kan. Ajak bukan punca. Ya, mungkin dia teremosi waktu tu. Mungkin dia yalah syarikat yang dia kerja dulu, saya sindir ke, saya apa pun, tapi dah selesai. Saya pun dah minta ampun dan maaf. Saya pun tak nak perbesarkan cerita tentang saya dengan dia. Mungkin waktu tu keadaan emosi lah, apabila ialah syarikat yang dia kerja tu saya serang apa semua kan. Tapi yang saya nak bagi tahu adalah secara profesional kan. Janganlah orang kata apa, buat orang sesuka hati kan. Mungkin dia teremosi waktu tu dan dia keluarkan pelbagai kenyataan, dan saya pun dah selesai. Saya pun dah mohon ampun dan maaf. Janganlah kita berbalah-balah apa semua. Sekarang ni saya tak ada cakap apa pasal dia, dan saya cuma nak cerita pasal syarikat session radio tu. Taizo kena buang pula. Itu yang saya tak dapat kepastian, dan saya pun tak nak ulas sama ada dibuang atau apa. Sebab saya cerita pasal saya dulu, macam mana saya kena kan. Baru tahu pasal politik dan terima kasih Ana dan Syah. Aduh, hai. Saya kat rumah
Jadi itu je. Dia sebenarnya stesen radio tu bukan bermasalah. Terima kasih Acik. Sebenarnya kita macam dalam politik lah, kita kena tukar lah kepimpinan yang ada sebenarnya, kan. Kalau awak tahulah bos nombor 1 dia tu, Menurut Syahrul, pihak pengurusan tertinggi di stesen radio seharusnya perlu diberikan pada mereka yang benar-benar mempunyai jiwa untuk melakukannya. macam mana saya nak cakap bagilah orang yang ada jiwa dalam stesen buat radio ni, kan. Yang nombor 1 janganlah dengar cakap nombor 2. Keputusan awak kena firm, kan. Awak kena tahu awak tu dalam kedudukan nombor 1. Bila dalam kedudukan nombor 1, segala keputusan adalah daripada awak. Awak kena tahu, dan awak tak boleh apalah institusi ke apa ke. Kalau jadi leader, jadi pemimpin, buatlah dengan betul, buat keputusan dengan betul. Jangan dengar sebelah pihak, fikirkanlah kalau nak buang orang tu ke, fikirkan apa yang sumbangan dia pernah buat pada kita. Azrul Raja Lawak pernah kena benda sama, ya ke? Tak, saya tak sedih. Saya cuma bercerita pengalaman yang lepas. Keputusan berat sebelah. Jangan buat keputusan yang berat sebelah. Ini orang kata menganiaya, orang kata menzalimi, tak boleh. Dan saya hari ni pun alhamdulillah dah balik ke Johor. Niat saya pun dah tak mengganggu lagi industri penyiaran radio apa semua. Tak. Saya cuma bercerita atas pengalaman yang saya kena di dalam stesen radio tersebut, kan. Dia punya implikasi dia sampai sekarang lah. Apabila orang cakap masalah disiplin, engkau pun pernah mana? Ni kita pin dengan komen ni, Amir CR ni. Dia nak penjelasan yang macam mana. Kau pun pernah game ajak dulu, babe. Sebenarnya Amir, kau faham tak game yang macam mana? Kalau kau nak cerita aku game ajak, kau tahu tak dia bercerita tahun bila? Tahun 2013, 2014 dulu. Dan aku pun tak ingat cerita tu. Kalau kau nak cerita game siapa buka cerita ke belakang, ini buka cerita, aku boleh buka cerita daripada zaman sekolah dulu. Tapi untuk apa? Untuk korang semua bertepuk tangan, untuk korang semua tahu apa permasalahan. So aku tak memilih jalan untuk membuka cerita-cerita yang ke belakang. Aku ambil jalan untuk berdiam diri dan mohon ampun dan maaf. Engkau pun mesti ada kawan-kawan, dan bohonglah kalau engkau sempurna di mata kawan-kawan kau. Tak, dia bukan dah nak layan. Sebab apa? Ini antara benda-benda yang kita kena jawab. Amir ni pun kawan ya, macam Amir Amir siapa tadi tu, kau game kawan kau, game kawan kau. Babe, kita dalam kawan ni kadang-kadang kita tak ingat pun apa salah kita. Dan kadang-kadang kawan pun akan diam. Dia kalau terasa dengan kita, dia diam, dia tak nak bercakap. Tapi bila dah sampai satu tahap, dah tak puas hati, dia nak kena cocok ke, kena apa ke, dia meletup. Bila meletup, semua salah kita, semua dia akan cerita, kan. Mungkin waktu tu tengah panas, tetapi kita ni satu jadi air, satu jadi api, satu kenalah jadi air. Tak payahlah nak membakar-bakar. So itu yang aku buat. Aku pun tak adalah nak bakar dia lagi ke apa. Aku diam je, dan aku minta maaf. Ambil problem, ya maksudnya macam itulah. Dan aku pun dah berbaik, kan. Aku pun dah WhatsApp, mohon ampun dan maaf, kan. Macam itulah Amir. Kita pun tak sempurna. Aku yakin kalau dalam ni semua, bukan aku je, dalam ni semua pun ada kawan. Dan kawan tu pun
tak puas hati dengan kita. Aku pernah berbual dengan kawan aku, kadang-kadang kawan yang rapat dengan kita ni lebih kurang hubungan dia 5 tahun je. Lepas tu mesti ada bermasalah apa semua, masuk tahun ke-6. Tak adalah daripada tahun pertama sampai 10 tahun, 20 tahun dia baik je. Tak ada. Bohong kalau engkau cakap engkau ada kawan baik, dan kawan baik engkau tu akan bertahan dengan kau sampai berpuluh tahun tanpa ada masalah. Menurut Syahrul, di dalam setiap hubungan persahabatan pasti wujud ketidakpuashatian. Tanpa ada masalah. Bohong. Kau mesti ada terasa sikit kadang-kadang sebab engkau dah terlampau rapat. Sampai engkau tahu apa dia punya kekurangan, engkau tahu apa kelebihan dia, engkau tahu apa yang ni. Bila engkau dah tahu benda tu semua, itu adalah satu peluru untuk engkau, dan dia akan menjadi ujian untuk engkau kalau engkau bergaduh dengan dia. Sama ada engkau nak bom dia ke dengan segala aib dia, ataupun kau nak berdiam diri dan bersemuka secara face to face. Itu terpulang. Engkau yang dah melalui fasa-fasa umur yang dah meningkat, engkau patutnya matang. Dan selesaikanlah. Selain itu, Syahrul turut bercerita mengenai bonus bagi setiap DJ. Yang menentukan bonus tu yang diorang kejar ni adalah awak tahu kan, kalau awak dengar radio tiba-tiba ada kontes. Kontes ni kontes ni bila dia bagi awak duit, contohnya teka muzik dapat 200, teka ni dapat 300, cari ni dapat, dia bagi hadiah duit tu. Itu adalah waktu survey, waktu survey. So inilah yang diorang tengah kejar. Jadi diorang nak tahu stesen mana dapat nombor 1, stesen mana dapat rating nombor 2, stesen mana nombor 3, stesen mana nombor 4. Ni yang tiap-tiap tahun tu diorang akan ada. Kalau awak tengok stesen nombor 1 di Malaysia, stesen nombor 1 di hati anda. Kadang-kadang dia nak pakai nombor 1 tu, tak kisah nombor 1 apa kan, tapi ada nombor 1 di hati anda, nombor 1 di selatan, nombor 1 ni kan, sampai kita pun confuse. Nombor 1, stesen nombor 1 mana kan? Diorang ni nombor 1. Siapa yang nombor 1 sebenarnya? Kalau korang yang tahulah siapa yang nombor 1 sebenarnya. Roll part mana pada saya nak jumpa. Datang kat ngapor dia, penyanyi nombor 1. Alien suka dengar ni. Okay, clear baru tahu. Ada yang cakap Era, ada yang cakap Sina, ada yang cakap Hot FM nombor 1, Hot nombor 1, lagi siapa? Hot nombor 1, Klasik nombor 1. Okey, saya bagi tahulah kepada awak semua, macam mana ada percanggahan nombor 1. Survey ni ada kata Era, ada kata Hot nombor 1. Okey, baiklah. Di Malaysia ada 2 company, 2 syarikat yang buat perkhidmatan untuk survey, untuk membuat analisa rakyat Malaysia ataupun stesen radio mana yang dapat nombor 1. 2 syarikat ni, yang pertama adalah Nielsen. Yang kedua adalah GFK. So Nielsen dan GFK ni akan membuat survey stesen radio nombor 1 atau nombor 2, mana ikut rating dia lah. So SC Nielsen, ya betul Azam, SC Nielsen. Tetapi cara mereka buat survey ni berbeza kan. Seperti mana GFK ni adalah company yang dah lama buat survey ni, sebab semua radio semua akan pergi ke GFK sebab persatuan radio ni ada kontrak dengan GFK. So semua akan gunakan GFK.
Nielsen pula ada radio yang gunakan Nielsen ni, tetapi dua cara survey ni yang berbeza. Nielsen ni dia akan survey tidak ikut waktu, ataupun dia tidak akan bagi tarikh bila dia akan buat survey. So tiap-tiap bulan dia akan buat survey dia sendiri. So dia akan bagi tahu bulan ni dia akan survey. Tetapi GfK ni dia akan bagi tahu. So tarikh sekian sampai sekian aku nak buat survey. Tarikh sekian sampai sekian aku nak buat survey. Tetapi Nielsen ni dia tiap-tiap bulan dia akan buat survey dia. So dia akan dapat purata. Dan kebanyakan kita ni mendengar radio berbeza, ataupun kadang-kadang ada hari raya, kadang-kadang raya Chinese New Year. So dia berbeza dia punya graf tu. So ada yang kata Nielsen ni tepat sebab apa, dia keluar tiap-tiap bulan punya survey. Dan ada yang kata GfK, tetapi GfK dia dah bagi tarikh. So bila dah ada tarikh tu, you kena buat konten-konten. Tetapi yang Nielsen ni tiap-tiap bulan kena konten yang terbaik. So ini adalah dua syarikat, dan data daripada GfK ni adalah lain yang dapat nombor 1. Yang Nielsen ni yang dapat nombor 1 dia adalah lain. So dua-dua ni tak salah. Dua-dua ni ada keputusan dia sendiri. So tengoklah mana yang tu. Sebab tu dua-dua boleh claim dia nombor 1 kan. Berapa average gaji dah bagi tahu tadi. Average gaji, tengok segmen. Jumpa kat kampung, jumpa kat Angkepot. Sambung topik bosku. Okey, kita sambung topik ke politik. Alah, tadi tak masuk lagi. Ya, tengok segmen dik. Ada yang segmen pagi mahal. Ada segmen kedua petang, ketiga kan. Okey, topik bosku. Ada nak dengar? Syahra juga turut berkongsi cerita mengenai Datuk Seri Najib yang kini berada dalam tahanan. Okeylah. Kita sikit lah mungkin ada yang tak nak dengar pasal bosku ke apa semua. So kita cerita sikit lah. Sekarang ni bosku masih lagi di dalam aku rasa korang pun tahu kan, masih lagi di dalam Syahrul susah nak bangun, tak susah. Masih di penjara Kajang, dan Alhamdulillah semakin baik. Dan 19 hari bulan ni saya akan ke mahkamah untuk berjumpa dengan bosku. Apa yang menarik pasal bosku, dia di dalam apabila saya berjumpa dengan warden penjara. Ni cerita yang menarik ni. Apabila jumpa dengan warden penjara yang jaga bosku ni, kadang-kadang kita jumpa dekat luar mahkamah kan. So bila jumpa kat luar mahkamah, dia cakap dengan saya lah, warden ni. Dia kata, Syarul, macam mana bosku ni, cepat-cepatkanlah keluar. Dia cakap macam tu So saya cakap, insyaAllah lah kita pun cuba mana yang terbaik kan. Saya tanya dia, macam mana jaga bosku dekat dalam penjara. Dia kata, dia ni senang lah jaga kat dalam penjara ni. Saya cakap, kenapa? Yelah, kadang-kadang bosku dapat makanan. Adalah hari-hari dia boleh hantar makanan kan. Tapi dia bagi tahu, kalau hantar makanan tu jangan untuk dia seorang. Dia cakap, kalau hantar makanan bagilah sekali dengan warden ke apa semua ke. Diorang ni jaga saya dengan baik. So warden tu cakap, dia ni orang baik lah, tempat dia bukan kat situ. Dan kalau ikutkan logiknya, apabila bosku masuk ke dalam penjara, awak ada dengar ke bosku salahkan penjara ke, bosku salahkan polis ke, polis ini apa-apalah dia kutuk polis ke, dia udah kutuk warden penjara ke, tak jaga dengan baik ke? Tak. Bosku ni bila masuk dalam penjara, dia ikut dia apa yang warden penjara. Kadang-kadang ada juga
pegawai dia kata, aku ni Rol, kadang-kadang tengok bosku kesian. Dia kata kalau nak bosku ni berehat adalah pergi ke hospital kan. Kadang-kadang dia cakap dengan bosku, kalau awak Datuk Seri nak rehat, buat-buatlah sakit, nanti dapat pergi hospital, so bolehlah berehat dekat hospital pula kan. So dapatlah tengok environment yang lain. Awak tahu tak bosku cakap apa? Dia kata, tapi macam mana saya nak buat sakit sedangkan saya tak sakit? Dan pegawai dia semua macam, aduh, macam mana bosku ni tak pandai nak berlakon sakit pula. So dia ni orang yang tak tahu nak berlakon. Kalau dia kata A tu A lah, kalau dia kata masuk penjara tu masuk lah. Kalau dia kata dakwa dia macam mana, dakwa lah. So kalau awak tengok dia kat dalam kandang saksi tu pun kesian kesian dengan umur dah 70 tahun kan, duduk dia kalau pagi kes dia tu, perbicaraan tu dia akan semak dia punya dokumen apa semua. So memang kesian lah. Kalau saya duduk dekat yang menonton perbicaraan tu, rasa kesian. So hari ni perbicaraan 1MDB masih lagi berlangsung dan berjalan.